Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran sains kita untuk tahun 1. Baiklah, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu kita akan mengulang kaji balik pembelajaran kita yang lepas pada hari Selasa yang lepas. Jadi, uh, Selasa lepas kita belajar tentang peraturan dalam bilik sains. Baik, kita tengok kerja kawan kamu. Okey. Tandakan right pada tindakan yang betul dan pangkah bagi tindakan yang salah. Kita tengok gambar nombor 1. Baik, gambar nombor 1 menunjukkan murid-murid ni sedang berlari di dalam bilik sains. Jadi perlakuan dia adalah pangkah, salah. Okey, betul. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Dia beratur sebelum masuk ke bilik sains. Betul. Yang ketiga, makan di dalam bilik sains, salah. Tapi dia jawab betul, dia jawab pangkah, betul. Yang keempat, dia ketuk pintu sebelum masuk bilik sains. Maksud dia minta izin dahulu sebelum masuk ke dalam bilik sains. Jadi perlakuan dia adalah betul, kena right. Okey. Kita tengok gambar yang terakhir sekali. Dia bermain dalam bilik sains dan terjatuh. Jadi perlakuan dia adalah pangkah, betul. Okey, kita pergi pula kepada yang seterusnya. Muka surat 56 tak silap cikgu. Padankan peraturan bilik sains yang betul. Okey, padankan maksudnya kamu kena gariskan pada jawapan yang betul. Kamu tengok gambar dan pernyataan itu. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Maksudnya kat sini ada pangkah dan ada murid sedang makan. Jadi dia bermaksud dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, jadi yang ni silap ya. Patutnya yang betul dia kamu tengok garisan merah ni. Ni gambar dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Baik, yang kedua, tengok gambar dia ialah gambar sedang beratur sebelum masuk ke bilik sains. Dia beratur, nampak ni dia beratur. Ada 4 orang murid yang sedang beratur. Jadi perbuatannya kenalah menunjukkan dia beratur. Ni dia. Jawapannya bawah sekali. Beratur sebelum masuk ke dalam bilik sains. Baik, kita pergi bila seterusnya. Gambar yang keempat ni sedang berlari tadi. Sedang berlari dalam bilik sains. Jadi penyataan yang betul, peraturan yang betul adalah atas ni. Dilarang berlari di dalam bilik sains. Tengok gambar tu, dilarang berlari di dalam bilik sains. Baik, gambar yang terakhir pula, tengok dia sedang membersihkan bilik sains. Dia sedang membersihkan bilik sains. Jadi jawapannya ada ke atas kali ni. Membersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Okey, ini kamu perlu buat tiap-tiap hari walaupun bukan dalam bilik sains saja. Walaupun dekat kelas kamu perlu bersihkan dahulu dan kemas kelas kamu dan juga bilik sains sebelum keluar. Ataupun sebelum kamu balik. Okey. Cikgu tertinggal gambar yang ketiga. Murid ni sedang ketuk pintu. Ketuk pintu bilik sains. Maksudnya dia minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Ni je padanan yang betul. Okey. Jadi cikgu harap kamu kalau ada yang jawab kurang tepat, kamu boleh betulkan semula jawapan kamu. Baiklah. Hari ni cikgu ada hari ni agak-agaknya apa kita akan belajar? Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif. Ada 5 kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ni apa?
kita dah belajar tentang peraturan dalam bilik sains. Jadi bila masuk dalam peraturan bilik sains, kamu dah belajar peraturan bilik sains, kamu dah boleh masuk ke dalam bilik sains. Tetapi apa kita nak buat dalam bilik sains? Dalam bilik sains kita akan membuat eksperimen. Dalam bilik sains kita akan buat eksperimen. Okey, kamu belajar peraturan bilik sains, kamu boleh masuk dalam bilik sains. Bila dah masuk dalam bilik sains, apa kamu perlu buat? Kamu perlu buat eksperimen. Jadi, kemahiran manipulatif pada hari ini, kita akan belajar tentang kemahiran bagaimana kita nak buat eksperimen. Kemahiran bagaimana kita nak buat eksperimen. Okey, sebelum cikgu bagi tahu satu-satu kemahiran yang kamu perlu ada untuk buat eksperimen, apa kata kamu tengok dulu, hari ini cikgu akan buat eksperimen tentang cara pengawetan ataupun cara keringkan bunga secara semula jadi. Cara keringkan bunga secara semula jadi. Kamu boleh buat eksperimen ni di rumah juga. Kat rumah kamu, kalau mak ayah kamu tanam pokok bunga, kamu boleh ambil satu bunga dan kamu boleh cuba buat di dalam rumah. Okey, nak tengok macam mana cikgu buat? Sambil tu kamu kena kenal pasti kemahiran manipulatif yang cikgu akan sebutkan semasa cikgu membuat eksperimen mengawetkan bunga. Eksperimen mengawetkan bunga. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh fokus dalam kelas untuk mengetahui untuk mengetahui cara-cara nak mengawetkan bunga. Baiklah, cikgu akan tukar kamera. Okey, boleh dengar? Okey. Boleh. Okey, tengok dalam ni cikgu bentang. Boleh. Okey, tutup audio kamu. Boleh. Okey. Kita akan mula. Kenapa suara berdengung? Okey, dengar? Okey, cantik. Okey, hari ni cikgu akan buat eksperimen cara mengawetkan bunga. Yang pertama sekali, sebelum kita nak awetkan bunga, cikgu nak tunjukkan dulu bunga apa hasil eksperimen kita pada hari ini. Kamu boleh tengok dalam libangan cikgu. Okey. Okey, di dalam bika ni ada bunga yang sedang diawetkan. Belum lagi diawet tapi dia masih lagi sedang diawet, belum dikeringkan sepenuhnya. Okay, jadi hari ini kita akan belajar macam mana kita nak keringkan bunga. Okey. Yang pertama sekali, sebelum kita nak keringkan bunga, pertama sekali kita kena tahu peralatan dan bahan sains yang akan kita gunakan. Baik, tengok yang pertama sekali ialah kita perlukan alatan gunting. Yang kedua, kita perlukan bika. Kamu anggap ni sebagai bika sebab dalam kat rumah cikgu tak ada bika, tapi dalam bilik sains ada bika. Okey, jadi kamu perlukan gunting dan juga bika. Okey, seterusnya kamu juga perlu mengetahui, kamu perlu tahu macam mana cara, yang kedua kamu perlu tahu cara mengendalikan spesimen. Baik, spesimen ni apa? Spesimen ni adalah bahan uji kaji kita.
Tengok macam mana cikgu mengendalikan bahan spesimen kita. Nampak tak bunga ni? Okey. Bunga orkid ni, ini adalah bahan uji kaji cikgu. Cikgu akan ambil satu bunga ni, tapi sebelum tu cikgu nak bunga yang segar. Macam mana kita nak segarkan bunga? Kamu tengok botol ni. Botolnya ada berisi air. Bukan saja air biasa, cikgu tambah dengan gula, air gula. Sebab apa? Cikgu tak gula sedikit sebab makanan bagi air selain daripada makanan bagi bunga ataupun tumbuhan selain daripada air, tumbuhan juga perlukan glukosa. Okay, glukosa ni dalam bahasa mudahnya adalah gula. Okey. Jadi, selepas ni, macam mana cara kita nak mengendalikan spesimen ni? Kita nak ambil bunga ni. Okey. Dia kata kita gunakan gunting dan juga bika. Ini bika ni gunting, letak dekat bunga ni, kita kendalikan secara perlahan. Kamu tak boleh potong dengan menggunakan tangan. Nanti spesimen bunga kamu akan rosak. Jadi cikgu nak kamu gunting guna benda yang tajam. Gunting lah, kamu potong guna benda tajam, gunting. Okey, dan masuk dalam bika. Okey, selepas masuk dalam bika, okey, macam mana kita nak keringkan bunga kita ni? Macam mana kita nak keringkan bunga kita? Cara paling mudah, kamu ambil satu buku yang tebal. Kamu ambil satu buku kat rumah kamu yang tebal, tapi yang penting jangan buku teks, buku yang kamu jarang guna. Buku kosong ke. Kamu buka satu buku surat dalam buku tersebut. Contoh buka dan tengok bawah ni. Nampak tak? Okey. Kamu ambil bunga kamu. Ambil bunga dan kamu letakkan di laman buku kamu. Pastikan letak dengan cara yang elok. Bagi kelopak dia tidak berpelepet. Kamu letak betul-betul. Lepas tu kamu tutup perlahan-lahan buku ni. Kamu tutup perlahan-lahan. Okey. Pastikan tutup perlahan-lahan supaya bunga kamu tak rosak. Okey, cikgu dah tutup bunga cikgu. Dan cikgu akan himpapkan dengan buku. Okey, kalau kamu nak cepatkan untuk keringkan daun ni, kamu boleh himpapkan lagi dengan benda-benda yang berat di atas buku ini. Okey. Nak tengok apa yang akan terjadi dekat bunga tu. Contoh akhir eksperimen ni, bunga tu akan kering. Okay, bunga tu akan kering. Contoh macam ni. Dia akan kering seperti yang dalam bika cikgu ni. Baik. Selepas kita dah buat eksperimen dan kita dapatkan hasil, selepas tu apa yang kita perlu buat ialah kita kena menakar hasil eksperimen kita. Jadi untuk kamu melakar, kamu perlukan kertas dan juga pensel. Okey, ini kemahiran manipulatif yang ketiga. Kamu perlu melakar hasil eksperimen kamu. Jadi apa kamu perlu lakar kat sini? Cikgu akan lakarkan bunga orkid. Okey, kamu kena tengok lakaran kamu kena tepat. Kita kira berapa kelopak bunga orkid ni. Kita kira. Ni satu, kita tengok kelopak bunga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelopak. Jadi ada 5 kelopak.
So, cikgu akan lakarkan 5 kelopak bunga kat dalam kertas ni. Okey, pastikan kamu lakarkan dengan betul ya. Ikut bunga kamu. Okey. Okey, selepas kamu lakarkan, nampak? Bawakan sikit. Cikgu punya. Cikgu tampak. Nampak. Nampak. Okey. Ni lakaran cikgu. Okey. Lakaran ni, bila sebut lakaran, bukan saja kita lukis. Selepas kita lukis, kita perlu labelkan bunga kita. Contoh, apa bahagian yang ada dalam bunga? Yang pertama adalah kelopak. Jadi kamu gariskan di sini, kamu tulis kelopak. Okey. Lepas tu kamu labelkan bunga kamu ni. Okey, kamu labelkan bunga kamu. Ini adalah bunga apa? Ini adalah bunga orchid. Satu lagi yang kamu perlu label. Ini adalah batang. Batang bunga tersebut. Okey. Selepas kita melakar, kita dah lakar hasil eksperimen kita. Seterusnya, apa kita perlu buat? Kita dah gunakan bika kita ni dan kita dah gunakan gunting. Jadi bika dan gunting kita ni, dia sudah terkena dengan air bunga. Jadi sebelum kita selesaikan eksperimen kita, kita perlu mencuci ataupun membersihkan peralatan dan bahan yang kita gunakan. Selepas kamu bersihkan, kamu perlulah letakkan semula bahan-bahan yang kamu guna di tempat yang kamu ambil. Okey, itu saja eksperimen cikgu. Eksperimen untuk keringkan daun. Baik cikgu. Apa tujuan untuk kita keringkan daun? Kerana kamu boleh buat penanda buku. Kamu tampak dalam kertas dan kamu buat penanda buku. Okey. Seterusnya. Kalau abang nak bercakap, abang cakap ke? Tapi aku dah buka ni. Dah buka dah. Kalau cikgu tak suruh cakap, jangan cakap. Nanti. Okey, baik. Boleh nampak? Boleh dengar? Nampak. Boleh. Itu tadi adalah sedikit eksperimen tentang cara nak keringkan bunga, cara nak keringkan atau awet bunga. Yang pertama, kamu perlu kenal pasti dulu alatan apa yang kamu perlu gunakan dan juga bahan uji kaji kamu. Yang kedua, kamu perlu tahu cara nak mengendalikan atau cara nak jaga spesimen kamu. Dan yang ketiga, selepas kamu dah buat eksperimen, kamu dapat hasil eksperimen kamu, kamu perlu lakarkan eksperimen kamu di dalam kertas ataupun buku sains. Dan yang keempat, selepas dah lakarkan, kamu perlu bersihkan semua alatan dan bahan yang kamu gunakan. Selepas bersihkan dan keringkan, kamu perlu letakkan semula di tempat yang kamu ambil. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan tunjukkan dekat kamu kemahiran manipulatif. Okey,
Dengan berdasarkan eksperimen cikgu tunjuk tadi, hari ini kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, tengok slide cikgu ni. Okey. Okey, tengok slide cikgu. Hari ini kita belajar tentang kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif. Kita tengok apakah kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan. Kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan. Psikomotor ni apa? Psikomotor ni adalah kemahiran yang melibatkan pergerakan. Kan eksperimen kita kena bergerak, gerakkan tangan, gerakkan badan tubuh badan kamu. Jadi itu dikira kemahiran psikomotor. Okey, kemahiran manipulatif ni ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan ataupun eksperimen. Okey, kita tengok kemahiran yang pertama. Kemahiran yang pertama ialah menggunakan alatan dan bahan sains. Menggunakan alatan dan bahan sains. Kamu perlu tahu, kamu perlu pandai gunakan alatan dan bahan apa yang diperlukan untuk penyiasatan kamu. Okey, kita tengok contoh peralatan sains. Ada banyak dan semua ni berada di bilik sains. Kamu boleh jumpa tungku kaki 3, kamu boleh jumpa mikroskop. Mikroskop ni untuk kamu tengok spesimen mikroorganisma. Apa contoh mikroorganisma? Contohnya adalah virus. Kamu tahu kan virus corona tu yang sekarang ni menyebabkan ramai manusia di dunia ni sakit. Kita boleh tengok virus corona dengan mikroskop. Ataupun kalau tak boleh kita tengok ada lagi yang lebih kanta yang lebih boleh tengok lebih kecil lagi daripada mikroskop. Okey, mikroskop ni tujuannya adalah untuk tengok benda yang kecil seperti bakteria. Yang ketiga ada penunu bunsen. Penunu bunsen ni adalah alat bahan bakar. Kalau kamu libatkan eksperimen yang perlu menggunakan kamu kena bakar, kita ada penunu bunsen, corong turas, neraca spring. Neraca spring ni untuk timbang. Angkup luar ni untuk pegang spesimen kamu. Atau tadi daun, tadi bunga kan. Kamu boleh pegang bunga dengan angkup luar ataupun pegang bika yang panas. Kita juga ada silinder penyukat, kanta pembesar, sel kering dan juga magnet. Okey, ini tadi alatan sains. Baik, kemahiran yang kedua ialah kemahiran mengendalikan spesimen. Apa itu spesimen? Okay, kita tengok apa itu spesimen. Sekejap. Okey, spesimen ada 3 spesimen. Yang pertama haiwan, yang kedua tumbuhan dan yang ketiga mikroorganisma. Ingat dia spesimen ada 3, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Kalau ikut eksperimen cikgu tadi, cikgu gunakan tumbuhan. Kamu tengok dekat gambar tumbuhan ni, ini adalah bunga-bunga ataupun tumbuhan yang sudah diawet. Guna cara cikgu tadi pun boleh. Selepas kamu awet sampai dia kering dia macam kertas, kamu boleh tampal dan kamu boleh jadikan koleksi kamu. Cantik kan dibuat? Baik, selain itu haiwan dan juga mikroorganisma, kita kena pandai mengendalikan dia. Sebab apa? Kalau kita nak kaji tentang haiwan hidup, kita kena pastikan haiwan tu hidup, tak boleh mati. Macam mana kita nak pastikan haiwan tu hidup? Kamu kena tahu tempat tinggal haiwan tersebut. Kamu kena tahu makanan haiwan tersebut.
supaya dia tak mati. Dan selepas kamu gunakan, contoh kamu gunakan siput, selepas kamu kaji siput tu masih hidup, kamu perlu letakkan semula di tempat dia. Siput hidup dia di celah-celah, kebanyakan ni berada di celah-celah batu. Baik. Kemahiran yang ketiga yang cikgu cakap tadi ialah membuat lakaran. Okey, membuat lakaran ni bukan saja kamu lukis, tetapi kamu perlu labelkan. Contoh label macam ni lah. Ni pucuk pokok, pucuk, yang ni bunga, yang ni daun, dan yang ni batang, dan kat bawah ni adalah akar. Okey, ni contoh. Baik, selepas membuat lakaran, kita perlu membersihkan alatan. Yang keempat, membersihkan alatan yang kamu gunakan untuk eksperimen kamu. Ini adalah cara membersihkan alatan. Kamu perlu tahu sebab selepas kamu setiap kali kita jalankan eksperimen di bilik sains, kamu perlu bersihkan sendiri alatan kamu. Bukan suruh cikgu, bukan suruh kawan kamu bersihkan, tetapi diri sendiri yang perlu bersihkan. Cara yang pertama, bersihkan semua alat dengan betul dan berhati-hati selepas digunakan. Contoh kamu gunakan bika ni, bika ni diperbuat daripada kaca. Jadi kamu kena bersihkan hati-hati, tak boleh jatuh, kalau jatuh dia akan pecah. Yang kedua, bersihkan peralatan dengan sabun dan air. Sabun dan air ni ada di bilik sains. Bilik sains ni akan ada sinki, di situlah tempat kamu bersihkan segala peralatan kamu dengan sabun dan juga air. Dan yang terakhir sekali, pastikan peralatan kering sebelum disimpan ke tempat asal. Kena kering dulu baru simpan. Kamu tak boleh selepas saja kamu basuh, dengan basah-basah kamu terus masuk dalam laci. Tak boleh. Nanti rosak barang-barang sains. Peralatan sains tu boleh rosak dan kita tak boleh buat eksperimen lagi. Jadi kamu kena pastikan kering dahulu. Macam mana? Contoh kamu baru basuh, macam mana kamu nak keringkan? Kita gunakan kain lap. Lap bagi kering, barulah masuk simpan ke tempatnya. Baik, yang kelima, menyimpan alatan. Okey, kamu tengok ni, menyimpan alatan ni, nanti kamu kena tahu alatan-alatan mana dekat dalam bilik sains ada banyak laci, dan kamu kena tahu setiap laci tu ada simpan apa. Selalunya cikgu sudah labelkan. Okey, kita tengok. Saya menyusun dan menyimpan peralatan serta bahan sains dengan betul dan selamat agar mudah dicari. Okey, jadi kat sini yang pertama, kamu perlu, bila kamu menyimpan, kamu perlu susun alatan tu dengan betul. Kamu tengok ni, kalau beaker dengan beaker sahaja, kalau beaker bentuk muncung ni, kamu perlu susun dia, ikut jenis dia, dengan susunan yang betul dan rapi lah. Tengok ni, dia tak terlampau rapat, dia ada jarak-jarak sikit. Dan selamat lah, yang ni untuk keselamatan lah. Dan agar, sebab apa kita kena simpan peralatan tu di tempat dia? Supaya nanti bila kamu nak buat eksperimen lagi, kamu mudah cari. Kita mudah cari peralatan yang kita nak gunakan. Baiklah, itu adalah 5 kemahiran manipulatif. Cikgu ulang semula, 5. Yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains. Yang pertama, dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen. Yang ketiga, membuat lakaran. Yang keempat apa? Yang keempat, membersihkan alatan. Alatan yang kamu guna tu kamu bersihkan. Dan yang terakhir, menyimpan semula alatan yang kamu gunakan. Simpan balik alatan tu. Okey. Jadi, untuk
kerja kamu pada hari ini, kamu buka buku transisi. Okey, buka buku transisi. Kita tengok muka surat 58. Okey, buka buku transisi muka surat 58. Cikgu tengok, buka buku transisi muka surat 58. Dah. Okey, sudah. Okey, jangan lupa tulis hari ini dan juga tarikh. Hari ini hari Jumaat. Tarikh hari ini ialah 19 Februari 2021. Okey. Macam mana nak buat tarikh? Dah. Bantu lihat sini. Baik. Okey, tengok arahan dia. Okey, kita tengok arahan. Cikgu akan bacakan arahan. Tuliskan semula kemahiran manipulatif sains di bawah. Tuliskan semula kemahiran manipulatif sains di bawah. Kamu tengok dalam ni dia dah bagi titik-titik perkataan kemahiran manipulatif. Kamu cuma perlu sambungkan titik-titik ni dengan betul. Pastikan ikut titik tersebut, jangan terkeluar daripada titik. Buat dengan betul. Contoh ni cikgu tunjuk. Cikgu guna komputer susah sikit, tak cantik. Tengok ni. Pastikan ikut titik tu betul-betul, jangan lari. Cikgu guna komputer sebab tu susah nak betul. Kamu buat tu sampai muka surat, sampai gambar yang kelima. Okey, selepas tu cikgu nak kamu warnakan. Warnakan. Kalau rambut warna hitam, jadi kamu perlu warnakan rambut ni dengan warna hitam. Okey, warna pula, kalau nak warnakan betul-betul, cikgu nak kamu warnakan jangan terkeluar daripada garisan. Jangan keluar daripada garisan. Macam ni. Kamu colourkan dengan rapi. Cikgu warna sekarang ke? Ya. Warna sekarang ke? Selepas ini, selepas kelas ni kamu boleh warnakan. Jangan terkeluar daripada garisan. Macam ni yang terkeluar. Cikgu tak nak terkeluar. Warna elok-elok. Boleh? Muka Okey. surat apa? Muka surat 58. Tengok ni, 58. Bukan artikel nak cakap. Okey. Itu saja. Sebelum kita tamatkan kelas, pastikan isi kehadiran. Cikgu akan bagi kehadiran. Cikgu akan bagi kehadiran kamu di ruangan komen. Kamu boleh tengok di ruangan komen kehadiran untuk kelas sains. Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini tentang 5 kemahiran manipulatif. Okey, boleh masukkan kehadiran kamu di link yang cikgu beri di komen. Belum lagi. Cikgu tak habis lagi. Okey. Ingat 5 kemahiran tu. Okey. Kamu boleh mula buat latihan kamu sekarang. Assalamualaikum dan terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye.